Okay, Assalamualaikum dan hai semua. Okay, hari ini kita akan masuk 4.2 struktur kearahan. Okay, kita akan mengenali apakah yang dimaksudkan dengan prosedur dan juga function. Okay, jadi dalam atur cara, okay, macam kita gunakan teknik leraian. Okay, teknik leraian kita memecahkan kepada bahagian-bahagian kecil kan untuk menyelesaikan satu perkara dengan lebih mudah. Okey, sama juga dengan atur cara. Atur cara akan dibahagikan kepada tugas utama dan beberapa tugas kecil yang kita panggil sebagai subtugas. Okey, jadi dalam kes ini, function dan juga prosedur ni sebenarnya adalah subtugas ataupun sub atau cara. Okey, jadi fungsi function ni sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah dengan lebih mudah lah dalam atur cara tersebut. Jadi kita akan tengok macam mana function dan prosedur ni memudahkan kerja atur cara. Okey, kita tengok dulu function. Apakah yang dimaksudkan dengan function? Okey, function ialah subtugas yang perlu memulangkan sesuatu nilai selepas tugas itu diselesaikan. Okey, jadi dalam kata lainnya, function ni dia melibatkan, sebab dia ada nilai, jadi dia melibatkan pengiraan. Okey, macam contohnya kalau kamu main game kan. Okey, kamu main game. Okey, jadi setiap kali kamu nak, contohnya kamu ada nilai, beberapa nilai duit lah, wang kan. Lepas tu kamu nak beli. Bila kamu beli sesuatu barang dalam game, nilai kamu akan berkurang. Okey, ataupun bertambah. Jadi itu adalah penggunaan function lah. Sebab dia ada melibatkan pengiraan. Okey, dan dia akan memulangkan sesuatu nilai lah, sama ada nilai itu berkurang ataupun bertambah. Okey, jadi itu function. Okey, function dia ada dua jenis lah. Satu ialah built-in function dan satu lagi ialah user defined. Built-in tu yang siap ada dalam perisian. Dan user define tu ialah yang dibuat oleh pengguna ataupun kita lah, pengatur cara tu buat sendiri. Okey, kemudian selain daripada function, terdapat satu lagi sub atur cara yang kita panggil sebagai prosedur. Okey, jadi prosedur, apakah prosedur? Okey, prosedur ni dia adalah satu tugas yang perlu dilaksanakan berulang kali apabila ia diperlukan tanpa pemulangan nilai. Okey, jadi dengan kata arti lainnya, function ni dia berbeza dengan, prosedur ni berbeza dengan function. Okey, di mana prosedur tidak melibatkan pengiraan lah sebab dia tak ada pula nilai. Okey, jadi dia akan bagi satu nilai yang kita panggil sebagai null lah, ataupun tiada nilai lah, tiada pemulangan nilai. Okey, jadi itu perbezaan antara function dan juga prosedur lah. Okey, jadi berdasarkan pada Rajah 4.44, okey, kamu akan lebih nampak lagi lah apakah perbezaan dan apakah persamaan di antara function dan prosedur. Okey, jadi kita tengok satu-satu dulu. Kita tengok yang di persamaan dulu. Okey, yang pertama, persamaan antara function dan prosedur. Okey, kedua-duanya mempunyai nama khusus yang eksplisit. Okey, apa maksud nama khusus yang eksplisit? Maksudnya nama untuk function dan nama untuk prosedur ni dia mesti ada mempunyai tugas ataupun kata tugas, yang membayangkan sesuatu tugas lah. Contohnya kalau kamu nak jumlah, jumlah untuk built-in function kita akan guna perkataan sum. Sum tu dalam bahasa Inggeris ialah jumlah. Jadi kita tahu function sum tu tugasnya untuk menjumlah. Itu yang dimasukkan dengan eksplisit. Okey, yang kedua, berparameter ataupun tidak berparameter. Ini bermaksud dia mempunyai sama ada mempunyai pemboleh ubah, nama pemboleh ubah, ataupun dia boleh juga tidak mempunyai nama pemboleh ubah lah. Okey, yang seterusnya melaksanakan satu urutan arahan bagi menyelesaikan satu tugas
khusus. Jadi untuk function dan juga prosedur, kedua-duanya mempunyai satu urutan arahan lah. Ada urutan arahan yang tertentu. Okey, dan yang keempat, boleh digunakan berulang kali dalam atau cara yang sama atau berbeza sekiranya perlu. Okey, jadi disebabkan dia ada pemboleh ubah yang nama pemboleh ubah yang khas, jadi dia boleh dipanggil berulang-ulang kali dalam atau cara yang sama ataupun atau cara yang berbeza. Maknanya kita boleh link lah, link function dan prosedur tu dalam atau cara yang berbeza. Okey, jadi itu adalah persamaan antara function dan prosedur. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah perbezaan. Okey, kita tengok function dulu. Okey, untuk function dia ada dua jenis. Okey, dua jenis iaitu built-in function yang sedia ada, dan satu lagi yang ditulis oleh pengguna ataupun user define. Okey, itu untuk function ada dua jenis. Okey, kemudian untuk function, function perlu menerima nilai input ataupun argument. Okey, jadi untuk function mesti ada nilai input lah. Okey, kemudian selain daripada itu, function dia mesti memulangkan satu atau beberapa nilai dalam bentuk nombor, aksara ataupun jenis nilai data lain lah. Contohnya sebab dia ada pengiraan, membabitkan pengiraan, jadi dia akan memulangkan satu atau beberapa nilai. Okey. Okey, kemudian prosedur. Okey, untuk prosedur, prosedur ni dia hanya ada satu jenis saja. Dia tiada built-in lah. Maknanya dia tak ada yang sedia ada, dia mesti dibuat sendiri oleh pengguna. Okey, mesti ditulis oleh pengguna sendiri. Okey, kemudian selain daripada itu, prosedur dia tidak semestinya menerima input ataupun argument lah. Dia tak ada input pun tak apa. Okey, dan yang terakhir, prosedur sebab dia tak ada melibatkan pengiraan, jadi dia tidak akan memulangkan sebarang nilai. Okey, kecuali nilai secara lalai lah. Jadi dia akan bagi dia punya hasilnya dalam bentuk none. Tiada lah. Okey, jadi itu adalah perbezaan dan persamaan antara function dan prosedur. Okey, jadi kita tengok terlebih dahulu ini ada contoh lah. Dalam contoh untuk built-in function ni saya ada tunjukkan dalam video saya yang seterusnya lah. Nanti kamu boleh tengok video saya untuk aktiviti contoh 48 tengok dalam video saya. Okey, kemudian user define function pun ada saya sertakan dalam video saya yang seterusnya. Kamu boleh tengok contoh atau cara yang melibatkan user define function. Okey, dan kita akan tengok perbezaan dan persamaan antara built-in function dan user define function. Okey, kita tengok persamaan dulu. Built-in function. Okey, untuk built-in function, persamaan dengan user define, kedua-duanya mesti mempunyai nama ataupun bahagian pengepala. Okey, bahagian pengepala ni dia maksudnya contohnya macam ni lah. Okey, dia mesti ada bahagian ini okey, yang ada tulisan def ni lah. Okey, kepala dia okey, kemudian kedua-dua user define function dan built-in function mesti ada badan function. Badan function ni ialah set arahan. Okey, kalau kita tengok di sini, set arahan dia ialah ini. Okey, ini arahan dia. Okey, if ini arahan dia lah. Okey. Kedua-dua mesti ada kepala dan set arahan. Dan yang seterusnya, kedua-dua built-in function dan user define function mesti ada pernyataan return. Dia ada yang baris ketiga ni yang ada perkataan return. Okey. Jadi def ni ialah kepala, if ni ialah bahagian badan function, dan yang ketiga perkataan return. Jadi tiga-tiga benda ni mesti ada
sama ada di built-in function ataupun user-defined function. Okey, perbezaan pula. Okey, kita tengok built-in function. Okey, built-in function dia datang sekali dengan bahasa pengatur caraan. Jadi dia ada dalam Python. Memang adalah dalam Python, kamu hanya perlu panggil saya. Okey, kemudian built-in function dia perlukan argument. Argument ni maksudnya dia perlukan data, misalnya nilai. Okey. Dan untuk built-in function, nama dia ada nama yang unik, deskriptif, terpelihara dan tidak boleh diubah. Okey, built-in function ni kita tak boleh ubah. Kalau nama dia sum lah. Kalau nama dia max, dia max. Kamu tak boleh panggil nama lain, nanti dia tak datang. Okey. Okey, kemudian kod sumber tidak boleh dilihat. Okey, disebabkan bukan kamu yang buat, jadi kamu tak boleh tengok macam mana kod dia. Okey, dia hidden lah. Dia sebab dia ada hak cipta, dia tidak boleh dilihat, tidak boleh diedit, okey, tidak boleh diubah. Okey, jadi itu untuk built-in function, perbezaan built-in function lah. Okey, untuk user-defined function yang kita buat sendiri, okey, dia ditulis oleh pengatur cara. Kamu yang buat. Jadi, kamu boleh buat apa sajalah yang kamu mahu. Okey, jadi syarat yang kedua, kamu boleh ada atau tanpa argument, ada data, nilai, ataupun tiada data. Okey, kemudian boleh diberikan sebarang nama, as long as nama yang tak bercanggah lah dengan kata kunci dalam bahasa pengatur caraan. Okey, dan user-defined function, disebabkan kamu yang buat, kamu boleh tengok kod sumber kamu boleh edit, okey, kamu boleh ubah lah. Okey, jadi itu adalah persamaan dan perbezaan antara built-in function dan user-defined function. Okey. Okey, jadi untuk procedure Okey, procedure. Okey, kita tengok seterusnya lah procedure. Ya, kita tengok ini user define. Okey. Ada contoh prosedur sebenarnya. Okey, prosedur dia diterangkan di sini bahagian sini. Okay, kita tengok. Di sinilah. Okey, prosedur Okey, prosedur dari segi penulisan sinteks untuk prosedur. Ingat tak tadi untuk function kan, function, built-in function dan juga user-defined function, dia ada beberapa bahagian kan. Okey, yang pertama ialah bahagian kepala. Sama juga dengan prosedur. Prosedur pun dia ada bahagian kepala. Okey, dan penggunaan kata kunci def pun turut diguna dalam prosedur juga. Sama macam function lah. Okey, perkataan def, kata kunci def ada juga. Jadi ini bahagian kepala dan kemudian dia ada badan prosedur. Okey, jadi apa yang berbeza antara prosedur dan built-in function ialah untuk function, okey, dia ada satu lagi bahagian iaitu return, kan? Okey, jadi dalam prosedur beza dia hanya ada dua saja, kepala dan juga badan. Dia tiada return. Okey, jadi untuk membezakan antara prosedur dan function itu saja. Untuk saya ulang balik, untuk prosedur dia ada dua bahagian saja iaitu bahagian kepala, okey, dan dia ada badan prosedur. Manakala untuk function, okey, untuk function dia ada tiga bahagian, okey, iaitu dia ada bahagian sinteks untuk kepala, kemudian dia ada badan, dan juga ada perkataan return. Okey, jadi itu dua perkara yang antara perkara yang membezakan antara penulisan
function dan juga prosedur lah. Jadi kamu boleh